wawancara yang akan kita bawakan iaitu mengenai rakan umat. Apa sebenarnya rakan umat yang akan kita bawakan pada hari ini? Kita bersama dua narasumber kita yang sudah pun bersedia untuk sama-sama mengongsikan dan juga menjelaskan. Bersama Yang Mulia Puan Nur Sadiah binti Matarsad, iaitu pegawai kaunselor Universiti Islam Sultan Syarif Ahli. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kita bersama Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur sebagai selaku kaunselor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Isa. Itulah tadi yang seperti saya nyatakan, tetamu kita ataupun narasumber kita yang kedua ni sebetulnya memang sudah cukup terkenal di Rampai Pagi dan perlu diperkenalkan lagi. Memang cukup radio juga, alhamdulillah. Ilmu yang telah pun dikongsikan beliau memang mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. InsyaAllah. Baik. Jadi inilah yang akan kita bawakan di wawancara kita pada hari ini. Siapakah dia rakan umat lah? Macam mana ni Cikgu? Siapa sebenarnya, apa yang akan dikongsikan bersama penonton kita? Silakan. Baiklah, terima kasih Atul dan juga Isa. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita sebut rakan umat, rakan ini adalah kawan. Jadi umat ini sebenarnya pindikan daripada untukmu amalan terpuji. Jadi rakan umat ini, bila kita lihat umat ini, memanglah orang selalu melihat umatnya, artinya ialah umat Rasulullah SAW. Sebenarnya macam itu pelang bunyinya. Tapi bila kita nyatakan rakan umat ini, ialah insyaAllah saya dan juga Sadiah dan juga daripada unit perkhidmatan kaunseling di UNISA akan mengadakan satu program yang baru ni yang panggil rakan umat, di mana kalau di sekolah rendah ataupun di jabatan sekolah-sekolah memanglah program ini telah pun berjalan lama sudah, yang panggil pembimbing rakan sebaya ataupun PRS. Tapi bila masuk di higher institution, sekali di UNISA ini, jadi alhamdulillah saya bersama dengan Cikgu Nur Sadiah akan memulahkanlah program ini sebagai contoh awal, di mana maksud program ini ialah mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi ini yang terpilih. Kategorinya memang ada ni. Kalau dulu Esa sama Tatul lah, kalau dulu memilih prefect di sekolah menengah, macam-macam kategorinya. Betul. Kalau nugawak dipilih aja tu supaya baik bah. Biar kau hero-nya. Lantik kau jadi teknik tu. Tu bah. Jadi pemilihan rakan umat ini memanglah banyak kategorinya, di antaranya ialah memanglah pelajar, di antara pelajar yang terbaik. Kami percayalah semua mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke mana-mana institusi tertinggian memanglah dari orang-orang yang akademiknya memanglah yang mencapai akademik yang terbaik. Betul. Walaupun rakan umat ini sebenarnya ialah untuk dilatih dalam bidang kemahiran asas kaunseling. Itu ni yang kami beritahu ni. Jadi alhamdulillah selama ni mungkin dalam hampir 2 minggu kami akan menekankan kepada pelajar yang telah mahasiswa-mahasiswi yang terpilih ni asas kaunseling. Misalnya macam mana diorang akan membantu kawan diorang ni. Mungkin memanglah kita pun pernah juga di institut tertinggian, memang isu-isu dan cabaran-cabaran dalam segi pembelajaran dan juga pengurusan masa memanglah pada tahap itu, dan umurnya memanglah di antara 21 ke 24. Jadi masa itu memang kadang-kadang bergelora Esa. Macam kami ni limpas sudah ni. Is pun limpas sudah. Juga gelora sudah. Gelora sudah habis sudah. Jadi dua kali kadang-kadang memang ada mencari cabaran, sehingga memanglah pada ni sampai ke tahap kadangnya tadi isu-isu mental. Jadi alhamdulillah bila dipilih pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa ini untuk dikongsikan teknik-teknik kaunseling ini, jadi kami percaya diorang ini setelah di kursusan ini akan membantu kawan-kawannya. Maksudnya di sini menjadi pembimbing rakan sebaya ataupun rakan umat ini, untuk kita ni melihat-lihat mungkin ada kawannya dalam keadaan yang bersedih. Jadi insyaAllah dalam kursus 1 kami juga akan mengajar diorang ini secara mimik muka. Kalau sekali ilmunya tu macam marung, merijap soalnya kan, munjong soalnya, mengapan. Jadi
rakan muda ni berperanan ni. Ia akan berjumpa, Assalamualaikum, ya. Okey kita hari ni macam itulah. Jadi supaya diorang ni bukan hanya menjadi mahasiswa-mahasiswi yang terpelajar, tapi juga mempunyai keprihatinan dan juga rasa empati kepada kawan-kawan diorang yang mungkin ada isu-isu yang sukar untuk dikongsikan kepada orang yang lebih dewasa. Jadi di sini kenapa kami melihat di sini adalah yang berkesan, sebab kenapa ditubuhkan ini satu faktor yang memberikan berkesan. Orang ini akan mengungsikan isu yang sebenarnya ia suka kepada yang sewaktu dengannya, yang seumur katanya. Kadang-kadang jarangnya akan berani berjumpa yang berbeza usia. Dah dia faham ni ya. Cikgu Lusria ni banyak. Ya berapa sudah umurnya? Aku berapanya? Dia faham. Jadi kadang-kadang ia lebih suka mendampingi seusia. Jadi alhamdulillah program ini kami rasakan bila memilih pelajar-pelajar ini ia akan memilih orang yang sama dan mempunyai personality yang banyak ke arah yang positif. Banyak yang mempunyai ilmu, jadi dapat dikongsi itu padanya. Yang seterusnya adalah rakan umat ini mudah ditemui. Sebab kenapa mudah ditemui? Diorang ni akan bersama sama diorang. Mungkin classmate-nya. Jadi bila ada isu sedikit, payahnya membuat assignment ni, bahkan we work together. Dan seterusnya adalah mudah dirapati dan akan lebih memahami curahan perasaan mereka yang saya nyatakan tadi itu. Mungkin orang lebih faham. Ya, sama-samanya assignmentnya dia siap sama-sama. Kalau bahasa kalau nyanyinya tu asal kita serupa. Itulah lebih kurang lagunya tu. Dia akan memahami. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan rakan umat. Baik, alhamdulillah ya. Ya, sedikit penjelasan walaupun sedikit tetapi ianya mantap ya untuk kami fahami apa dia pengertian ataupun di sebalik tajuk kita ni rakan umat ini. Ya, bersama dengan tetamu kita bersama dengan Tuan Haji Ali sebentar tadi. Baik, untuk bersama dengan Puan Nur Sadiah ya, kita ingin mengetahui Puan ya, bila program rakan umat ini akan dijalankan? Silakan Puan. Terima kasih. Insya-Allah kursus asas dan lanjutan kemahiran konseling bagi program rakan umat akan dijalankan mulai 1 Jun hingga 13 Jun 2022 dan memandangkan ini adalah merupakan pengambilan dan pengeluaran yang pertama bagi rakan umat UNISA. Jadinya semasa majlis penutup itu nanti akan diselajurkanlah majlis penubuhan rakan umat UNISA yang mana akan dirasmikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Jadinya diharapkan ianya akan menjadi langkah permulaan perkembangan rakan umat UNISA di rakan umat UNISA nanti, Cikgu. Ya, betul. Jadi itu antara programnya akan berlangsung mulai 1 Jun ini. Tapi bila kita bercakap program ini akan berlangsung, berapa orang peserta yang akan ikut serta dan apakah antara syarat-syarat kelayakan untuk menjadi rakan umat ini? Okey, saya jawab dari Puan punya soalan. Bagi pengambilan pertama, seramai 40 orang peserta yang akan menyertai rakan umat. 18 orang daripadanya adalah terdiri daripada Majlis Perwakilan Pelajar UNISA dan selebihnya daripada mahasiswa dan mahasiswi yang telah mendaftar dan berminat untuk ikut serta. Penyertaan dibukakan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi daripada tahun 1 hingga tahun 3 UNISA. Dan syarat kelayakannya adalah seperti mestilah diorang itu berminat, mempunyai komitmen, berkomited, mempunyai tingkah laku, budi bahasa, berdisiplin dan mempunyai sikap kepimpinan dan seperti yang cikgu katakan tadi, perlulah pencapaian akademik mereka tidak kurang daripada CGPA 3.0 ke atas. InsyaAllah pengambilan dan pengeluaran rakan umat akan dibuat sebanyak 2 kali dalam setahun, iaitu bagi pengambilan bulan Jun dan juga bulan Disember, insyaAllah. Baik, itu dia ya. Baik, kembali bersama dengan tetamu kita Tuan Haji Ali. Kita ni mengetahui ya Tuan, selain daripada menjadi pembimbing yang berkesan, apalagi objektif dan juga peranan rakan umat ini? Silakan. Terima kasih Is. Jadi memanglah nyatakan tadi Cikgu Sadiah tadi mengatakan ini adalah program yang pertama dilakukan. Pasti saya dan juga Tuan Sadiah akan mengungsikan ilmu yang saya rasakan sangat berguna. Jadi di antara objektifnya ialah untuk memantapkan diri mahasiswa agar mereka mempunyai personality dan asas kepimpinan yang baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa
setiap pelajar itu yang ikutan ini adalah kami merasakan dia boleh menjadi pemimpin. Pemimpinan ini maksudnya bukanlah menjadi ketua. Jadi bila mereka mempelajari khusus asas kaunseling ini, lebih akan memikirkan keprihatinan yang saya nyatakan tadi. Bukan hanya melihat seseorang itu dari segi macam-macam perbezaannya. Misalnya isu permasalahan, kadang-kadang isu ini macam-macam. Saya nyatakan tadi mungkin ia akan mendalami. Misalnya ia tidak terbuat assignmentnya misalnya. Jadi rakan umat ini akan mendalami lagi. Mengapa ia menyiapkan assignment? Mungkin dia ada isu keluarga, isu rakan, ataupun secara isu masalah dalam dirinya sendiri. Jadi bila melihat perkara-perkara begini ini, jadi rakan umat ini akan lebih melihat dalam dirinya dan nyata ini in their shoes, ataupun if you feel that I'm in your shoes, artinya tadi merasakan apa yang dirasakan oleh kawannya tu. Itu satu daripadanya. Dan juga melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang istiqamah dan punya jati diri yang unggul. Ini di antara yang kami rasakan objektif yang penting, yang istiqamah. Artinya bila dikongsikan ilmu itu akan diguna pakai. Inilah harapan yang paling kami rasakan. Istiqamahkan ilmu dan pastikan ya barang itu memang umur-umur yang masih remaja ni memang banyak pemikiran isu-isu dan cabaran yang mereka hadapi. Jadi bila diistiqamahkan ilmu itu, dan yang penting ialah mengungsikan, misalnya di antara program yang kami akan buat ialah pengurusan masa dan juga tekanan stres juga di antara dalam program tersebut. Jadi peranan rakan umat ini menjadikan rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan sekeliling dan keadaan sekeliling. Nah, ini yang utamanya peranan rakan umat ini adalah peka kepada perasaan orang lain. Jadi akan tahu macam mana perasaan orang lain itu. Kadang-kadang kita ni okitunya tahu kutunya. Kadang-kadangnya mana kau tahunya, kau nak merasainya. Cuba tak kau rasai macam kediakuan ni. Jadi bila diajar asas kaunseling itu, jadi mereka ni mungkin ada cara-cara yang tertentu untuk menangani isu tersebut. Mungkin satu daripadanya ialah kami akan mengadakan juga kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ini di mana mereka ini akan mengungsikan sama apakah isu-isu yang mungkin sama isunya. Jadi mungkin dari sana akan idea-idea yang lain itu boleh mengeluarkan, rupanya macam mana cara mengatasi isu tersebut. Dan seterusnya ialah sebagai saluran tidak formal untuk rakan mencurahkan perasaan. Jadi di sini juga ditekankan kepada mungkin rakan umat ini ialah isu itu isu yang ringan-ringan saja. Maksudnya di sini kalau sekiranya nauzubillah min zalika, jika ada pelajar misalnya terlibat dengan penyalahgunaan dadah, ini memang isu yang sukar untuk didengani. Jadi insyaAllah saya dengan Nur Sadiah akan juga menangani isu-isu yang beratan misalnya sampai ke tahap akan bunuh diri ke apa, nauzubillah min zalika, mungkin ada yang mengandung misalnya. Ini isu-isu yang sangat berat. Jadi perlu didengani bersama kami berdua. Dan juga jika misalnya terlibat dengan dadah, kami akan juga menghubungi Biro Kaul Narkotik, di mana mereka ini juga lebih pakar dalam bidang tersebut. Jadi bagaimanapun isu ini telah pun dikongsikan oleh rakan umat bersama isu ini dengan rakan umat. Jadi kami adalah dinyatakan tadi saluran tidak formal. Dan alhamdulillah mereka ini akan menjadi penghubung kepada unit perkhidmatan kaunseling UNISA. Itu dah di antaranya. Dan seterusnya lah sebagai role model. Ini memanglah supaya mereka ini nanti ditekankan bila menjadi rakan umat ini, mereka akan menjadi contoh tauladan kepada kawan-kawan yang lain. Dan juga mereka ini juga ditekankan supaya menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Dia pilih-pilih ni ataupun itulah tunya kau tunya ke dianya, aku deninya ke dianya, kawan-kawanku ni itu saya rasakan ini bukanlah menjadi rakan umat. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. Ini yang saya nyatakan tadi tu. Kalau perkara-perkara yang sukar usulnya, jadi hanyalah untuk sebagai
penghubung dengan kami berdua, insya-Allah. Okey, itu dia ya. Dan juga selain daripada itu kita ingin mengetahui apakah antara pengisian dan juga siapa yang akan mengendalikan program ini. Mungkin Puan boleh menjelaskan ya. Mengenai dengan pengisian program sepanjang 1 Jun hingga 13 Jun, insya-Allah para peserta akan didedahkan mengenai dengan kemahiran asas kaunseling, menolong, mengurus tekanan dan membuat keputusan. Selain daripada itu, para peserta juga akan diberi ruang dan peluang untuk mengaplikasikan kemahiran asas kaunseling semasa menjalankan aktiviti ABC. ABC ini adalah aktiviti ABC ini adalah Adventure Based Counselling yang mana akan dijalankan pada 7 Jun dan juga 9 Jun. 7 Jun nanti akan diadakan Work and Talk Therapy yang mana para peserta akan melakukan aktiviti berjalan dari bawah jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha Sungai Kebun ke Taman Mahkota Jubli Emas. Di sepanjang perjalanan tersebut, para peserta akan cuba untuk mengaplikasikan kemahiran asas kaunseling seperti mendengar, bertanya, membina hubungan dan komunikasi sesama peserta. Manakala bagi aktiviti in the word pula yang akan dikendalikan di Tasik Lama tu Cikgu pada 9 Jun 2022. Selain daripada diorang mengaplikasikan kemahiran asas kaunseling, mereka juga akan ditekankan mengenai dengan kepentingan kesihatan bersosial, beriadah dan pendedahan cahaya matahari bagi kesihatan fizikal, mental dan emosi para peserta. Dan seterusnya pengendalian program, insya-Allah pengendalian program akan dikendalikan oleh saya bersama dengan Cikgu Ali Yusri dan beberapa penceramah undangan dari luar UNISA seperti Biro Kawalan Narkotik dan juga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Manakala penceramah jemputan dari dalam UNISA pula adalah daripada pemangku penolong rektor antarabangsa dan perkhidmatan dan juga dekan pelajar UNISA yang akan sama-sama turut menjayakan program rakan umat UNISA ini nanti, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan sedikit pada Datul sebelum saya. Silakan. Okey. Baik. Mungkin ada daripada kita beralih kepada Cikgu Ali Yusri pula. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi Cikgu ya. Sebelum kita membicarakan dengan harapan penubuhan nanti. Di antara kenapa saya dan juga Saadah ni memilih Biro Kawalan Narkotik untuk menjadi dijemput untuk memberi ceramah dan juga bagian kecemasan dan juga sebab kami merasakan pada isunya ialah pada masa ini memang dadah ini satu isu yang sangat berat. Betul. Dan juga pengaruhnya kepada remaja, dah kiralah hingga orang tua pun pengaruhnya terlalu banyak. Jadi bila kami menjemput pegawai daripada Biro Kawalan Narkotik dan alhamdulillah mereka akan menerangkan, menjelaskan lagi mengenai dengan penyalahgunaan dadah dan jika ada rakan-rakan mereka ini yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, siapa yang akan dihubungi? Apa cara-cara yang perlu mereka lakukan? Misalnya mereka ada sekiranya kedapatan dadah itu dalam beg. Jadi apa SOP yang perlu diorang buat? Adakah mereka perlu ambil ataupun diorang bawa beg itu, diorang terus melapor ke BKN? Tadi inilah selalunya isu-isu yang perlu dipahami setiap pelajar. Dan apa tugasan sebagai kawan misalnya. Apatah lagi kadang-kadang isu ini bila kawannya rapat, kadang-kadang tani dulu ni, macam mana ni? Kadang tani kan melaporkah? Kesian juga ni, yang ni kawan my best friend tapi dia terlibat dengan dadah. Apakah sebenarnya yang boleh ditekankan oleh Biro Kawalan Narkotik mengenai dengan isu tersebut? Adakah dengan ketani dan melapor itu, adakah ketani juga menjadi satu kesalahan? Jadi mudah-mudahan apa yang akan dikongsikan oleh pegawai di Biro Kawalan Narkotik akan dipahami sedalamnya oleh rakan sama sekali rakan umat ini dan juga yang lain dalam mahasiswa-mahasiswa sama sekali di UNISA ini sebenarnya. Itulah isunya. Ya, baik. Memandangkan ianya ini merupakan pertama kali
diadakan. Mungkin daripada Puan sendiri, apakah harapan ya sebelum kita bersama dengan Tuan Haji, harapan untuk mahasiswa dan juga mahasiswi dalam program ini? Okey, harapan saya mestilah dengan tertubuhnya rakan umat dan adanya rakan rapat di antara mahasiswa dan mahasiswi yang mudah untuk mereka rapati. Jadinya saya berharap di UNISA nanti akan tidak adalah masalah dari segi kesihatan mental ataupun akhlak lah tuan. Ya, betul. Ya. Jadi di sini cikgu ya, berapa keramaian yang akan mengikuti program ini sebab ianya akan bermula pada 1 Jun ini nanti. Keramaian? Keramaiannya yang dinyatakan 40 orang ya, tadi. Dan juga di antaranya lelaki perempuan. Ya. Di antaranya lelaki dan perempuan pada masa ini kan kami baru mendapat data, tapi untuk mengkategorikan lelaki dan perempuan belum lagi dikenal pastilah. Tapi secara keseluruhannya pastinya 40 orang peserta yang akan tapi memang program. ianya adakah terhad untuk 40 orang ataupun atau ada mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Sebelum ini kita ada membukakan penyertaan pada bulan 5 lepas dan sudah tutuplah ia punya tarikh penyertaan. Jadinya 40 orang itu yang akan menyertai program rakan umat, insya-Allah. Akan melihat untuk kali pertama ni kebetulan bulan Disember akan ada lagi. Betul. Ya, betul. Jadi kalau cikgu sendiri harapan untuk penubuhan rakan umat ini cikgu macam mana? Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kami menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, di mana titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Asnabul Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei pada 1 Januari 2007 sempena awal tahun Masihi mengenai penubuhan sebuah universiti Islam sebagai universiti kedua di negara ini yang dikenali sebagai UNISA dan akan turut berperanan melahirkan para ulama dan cendekiawan yang berwibawa yang diperlukan oleh negara. Jadi bersandarkan dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu, alhamdulillah menyahut. Jadi ini adalah di antaranya rakan umat ini untuk menyahut titah tersebut. Dan bila sebut harapan, jadi harapan kami sebenarnya bila menjadi rakan umat ini bukan hanya berhenti di UNISA sahaja. Mungkin satu hari ini orang setelah 4 tahun berkursus, mereka akan keluar daripada Universiti UNISA dan diguna pakai ilmu ini. Misalnya mereka bekerja misalnya, mungkin orang bertugas di mana-mana atau mungkin di kampung misalnya. Jadi ilmu itu diistiqamahkan, dipakai dan juga boleh membantu. Bukan saja lagi dirakan di sama-sama bersekolah, mungkin di kampung, mungkin saudaranya juga, dan mungkin bila dia mendapat pekerjaan, mungkin rakan setugasnya. Dan alhamdulillah pada masa ini kami sedang juga berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Islam, Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Jabatan Sekolah-Sekolah untuk sama-sama yang kata ni berkolaborasi untuk sama-sama memikirkan apa isu-isu yang sedang pada masa ini banyak perbincangannya. Misalnya yang contoh mengenai dengan mental health, bully dan juga pada masa ini juga online. Kerana alhamdulillah dulu masa online learning itu memang ibu bapa menjadi guru dan menjadi satu isu yang dibincangkan. Payahnya. Jadi peranan konselor inilah diantaranya untuk menangani ataupun macam mana meleraikan isu-isu tersebut sebenarnya. Alhamdulillah. Itu dia antara penjelasan yang dibawakan oleh wawancara kita pada hari ini, iaitu mengenai dengan rakan umat sudah jelas, dan juga untuk kali pertamanya akan diadakan pada 1 Jun ini seramai 40 orang peserta. Jadi semoga dengan adanya program ini nanti ianya akan berjalan dengan lancar, dan apa yang paling penting adalah sukses berjaya dengan misi dan juga objektif yang telah pun diungkayahkan. Itulah. Dan ini sebenarnya membentuk akhlak para remaja kita, khususnya daripada awalan inilah perlu kita menerapkan kepada mereka dengan akhlak-akhlak yang baik, sebab banyak cabaran di arus kemodenan ini yang sukar untuk para ibu bapa boleh membimbing 100% anak-anak mereka. Jadi bantuan kepada pihak-pihak yang berkenaan inilah yang memberikan satu suntikan motivasi, semangat, inspirasi kepada anak-anak belia kita pada ketika ini. Betul sekali. Apatah lagi sekarang ini kita berhadapan ataupun menghadapi
lingkungan ataupun dalam keadaan norma baru ini perlunya ada orang tadi itu kata Cikgu Haji tadi ada menyentuh mengenai tekanan mental dan juga begitu kan. Betul. Jadi perlunya ada persiapan daripada ketahanan jiwa kita sendiri ya. Jadi ada baiknya sama-sama kita membantu untuk selaku ibu bapa dan juga penjaga bagi mahasiswa dan juga mahasiswi ini membantu program ini supaya ianya berjaya nanti insya-Allah mudah-mudahan ya. Baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Tuan Haji Cikgu Haji Ali bin Haji Cikgu Ahli Yusri bin Haji Abdul Ghafur merupakan kaunselor memang cukup terkenal ya bersama kita sering berkongsi ilmu dan juga informasi-informasi yang sangat berguna untuk kita dan juga kepada Yang Mulia Puan Nur Sadiah binti Matarsad merupakan pegawai kaunselor daripada UNISA. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.